السلام قبل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد. Alhamdulillah, tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang manusia yang menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita pada hari ini berada dalam kedudukan iman dan Islam, masih lagi dilimpahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dek kerana rahmat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan asbab insya-Allah biiznillah memperbanyakkan selawat itu menjadi penyebab besar dan utama kita didudukkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu wasallam wa barak alaihi. Baik. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dan di atas izin Allah Subhanahu wa taala insya-Allah kita akan teruskan perkongsian kita daripada ringkasan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum daripada Syekh Saifur Rahman Mubarak Furi, dalam sisipan yang kita kongsikan dengan tuan-tuan yang akhir kita bersama dengan tuan-tuan pada bulan 3 tahun 2020 sebelum PKP hari itu. Dalam catat kita di muka surat yang ke-8, tajuk akhir pada bab yang pertama, iaitu pengenalan berkenaan dengan bangsa Arab, dan kemudian mukadimah dalam bab kehidupan sosial Arab di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Baik. Dalam sisipan kitab disebutkan di muka surat ke-8 kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Arab berada dalam kelas-kelas tertentu dan bersuku-suku. Di sana terdapat pemandangan yang sangat kontra antara kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki, dan kaum budak, golongan hamba dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tidak terperi.
Kehidupan antara suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian kerana fanatisme ataupun ketaksuban kesukuan yang sangat tinggi, asabiyah. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka orang Arab jahiliah, iaitu unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantulah saudaramu baik dia berbuat zalim atau dizalimi. Dan disebutkan juga perlakuan terhadap wanita sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas. Panggung dan Arab jahiliah dulu melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat mencerai mereka juga tanpa batas. Sementara itu penzinaan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan isterinya tidur dengan lelaki-lelaki lain semata-mata kerana ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib bagi mereka, bahkan dikenal di sebahagian mereka istilah wa'adul banat, iaitu mengubur anak wanita hidup-hidup. Kemudian perjudian dan minuman keras merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah sehingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Baik. Antara kutipan dasar daripada tajuk yang terakhir ini dalam mukadimah pertama kehidupan bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara yang disebutkan oleh penulis Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, ini memperkenalkan kepada kita dan membawakan kepada kita bahawasanya nombor satu, orang Arab cukup jaga ataupun cukup berkira-kira dengan perbezaan kaum keturunan, suku, ranking, kelas, kasta. Cukup jaga. Dan cara jaga tu tadi bukan takat jaga biasa-biasa, tetapi jaganya mereka adalah dengan meninggikan kaum mereka ataupun puak mereka ataupun kabilah keturunan mereka, dan dalam masa yang sama merendah-rendahkan kaum yang lain. Sebab itu nanti kita akan tengok ketika mana pertumbuhan Nabi SAW, kita akan nampak betapa suasana orang Arab ni tadi, dia akan hantar anak dia jauh daripada keluarga. Antara daripada adalah untuk memenuhkan tujuan mempersiapkan anak-anak lelaki terutamanya, satu orang yang siap siaga menuju medan perang. Bukan perang apa pun, perang antara kabilah. Pasal bila mereka dah berkumpul, mereka dah pakat berimpun adik-beradik keturunan yang sama, maka mereka boleh selamba dek masuk satu tempat kabilah lain untuk mereka perang. Bukan kata perang curi-curi, dak, isytihar perang. Pi dekat satu tempat kabilah lain terus perang. Dan antara kaedah mereka, salah satunya kata ulama tarikh, iaitu ulama sejarah Arab mengatakan, Tarikh Al-Madinah juga menyebutkan perkara sama, anak-anak yang dilahirkan akan dihantar jauh daripada ibu bapa dan disiapkan di sana, dan mereka akan duduk di kawasan perkampungan yang lebih lasak dan lebih memberikan satu pembentukan agresif, budaya agresif pada anak ni tadi. Bila mana dia balik kepada keluarganya di Mekah ataupun di Pekan ni, dia dah jadi orang yang backing, orang yang dah standby dah, bila-bila masa perang pun boleh. Dan disebutkan juga antara suku ini, mereka sampai ke tahap viral ataupun sampai ke tahap popular dengan panggilan satu tema ataupun satu moto mereka, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Asalkan dia adik-beradik kita, kelompok keturunan kita, kita kena tolong dia, walaupun dia menzalimi orang ataupun dia dizalimi oleh orang. Sehinggalah nanti kita akan jumpa Nabi pun menggunakan perkataan itu. Nabi SAW juga mengatakan unsur akhaka zaliman atau mazluman. Dan orang Arab Quraisy yang tidak beriman mengatakan pada Nabi SAW, sesungguhnya Muhammad SAW juga bersama dengan kita. Dan Nabi SAW menyambung bahwasanya, tolonglah saudara kamu kalaupun dia zalim ataupun dizalimi, bermaksud kalau orang tu sedang menzalimi orang lain, maka kita kena yakhfadhu
fauqa yadai, kita kena ambil senjata yang digunakan untuk menzalimi orang tu. Itu cara tolong orang yang sedang menzalimi orang. Manakala orang yang dizalimi pula, kita kena bawa dan larikan dia daripada kezaliman tersebut. Yang tu yang maksud ucapan Nabi SAW. Bukan Nabi kata orang yang zalim tu juga kita sokong, orang yang dizalimi juga kita sokong. Tidak. Kita tolong orang yang menzalimi orang adalah dengan mengelakkan dia daripada terus menzalimi ke atas orang. Itu adalah cara tolong. Kemudian disebutkan juga penumpuan utama daripada kitab Rahiq Al-Makhtum adalah merujuk kepada berkenaan dengan keadaan golongan wanita di zaman jahiliah. Nombor satu disebutkan perlakuan terhadap wanita adalah poligami tanpa batas. Orang perempuan boleh nikahi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama dengan 44 tempat duduk dalam bah tu pun dia boleh. Tak ada batas. Sebab tu bila mai ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan pengehadan ataupun batas pernikahan sampai 4, orang Arab pada waktu tersebut tak ada masalah untuk terima. Bahkan mereka juga bersetuju. Sebab 4 tu pun dah kira okey dah. 4 tu dah kira okey dah. Angguk dah. Baik. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan perkahwinan tanpa batas, begitu juga cerai. Yang kita duk dengar sampai 3. Mereka boleh bagi sampai 400,000 juta HP. Talak apa dah. Kalau kata telefon nak bagi. Sebab tak ada batas. Tak ada batas, tak ada masalah. Nak menceraikan. Dan benda tu tadi boleh pula. Habis cerai, nikah pula. Habis cerai, nikah pula. Habis cerai, nikah pula. Ikut suka mereka. Arab jahiliah. Dan kemudian disebutkan juga daripada Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah menyatakan sesungguhnya di zaman Arab jahiliah dulu ada 4 jenis kahwin. Nombor 1, aqdul qiran, iaitu nikah yang macam kita. Macam biasa, nikah ada 4. Bukan suruh menikah 4 pun boleh lah. Tapi nak abang kata ada 4 cara nikah Arab jahiliah dulu. Nombor 1, aqdul qiran. Dia menikah, kemudian tidak bersama dengan pasangan tu sampailah satu tarikh yang ditetapkan, lepas tu baru duduk sekali. Nikah gantung macam ni. Ke gantung nikah. Dia menikah dah, habis nikah tak duduk sekali. Dia buat urusan persiapan perkahwinan, kenuri apa semua lengkap, lepas kenuri tu baru duduk sekali. Yang tu dilakukan daripada zaman sebelum Nabi sampailah hari ni. Sampai hari ni. Dan kita pun ada buat begitu. Kan? Dan benda tu adalah satu benda yang dibenarkan dan Nabi kekalkan benda tu satu. Lagi 3 Nabi tak bagi. Yang kedua adalah nikah an-nikah istibda'. Al-istibda'. Nikah al-istibda' ni macam mana? Yang disebutkan di situ, iaitu si suami nikah, bini dia suruh pergi tidur dengan lelaki lain. Yang pada mata pandang suami, lelaki yang dia nak isteri dia tidur bersama itu adalah lelaki yang ada potensi mengikut kelayakan yang suami rasa sempoi. Suami dia nak cari keturunan ataupun benih daripada orang yang pandai berbahasa. Sebab syair merupakan satu tunjang suasana ataupun tunjang sosial di Arab masa tu. Kalau hang boleh bersyair tu kira habis meter. Kalau kata dia syair punya ni, ambil bini dia suruh pergi tidur dengan lelaki yang pandai bersyair, asalkan dapat benih tu. Dan anak tu nanti akan lahir, akan bubuh kepada dia lah, si suami tu. Kalau kata dia nak isteri tu tadi bersama dengan seorang lelaki yang kuat di medan perang, tangkas, tegas dan sebagainya, dia akan suruh bini dia. Suruh sama ada suka ataupun tidak, tetap juga akan dipaksa pergi. Nikah al-istibda'. Begitu jugalah dengan isu kekayaannya, pewarisan tahta dan sebagainya, dia akan pilih orang tertentu dan dia suruh bini dia pergi bersama dengan lelaki tersebut, sama ada sehingga melahirkan anak ataupun tidak melahirkan anak, itu terpulang. Asalkan dapat diletakkan isteri itu tadi kepada lelaki yang ada nilai dalam hierarki ataupun tingkat dalam masyarakat, ada anak atau tak ada anak, si suami itu tadi dia akan mendapat pujian di kalangan orang Arab jahiliah. Contoh dia kata dia pergi tidur dengan lelaki yang kaya. Tidur dengan lelaki itu tadi, dia habaq dekat bini dia suruh pergi tidur, dia pula akan bercerita dekat orang Arab yang lain, kawan-kawan dia. Dia kata dia suruh bini dia pergi tidur dengan lelaki itu. Dan benda tu menjadi kebanggaan. Dan mereka pula akan
kongsi testimoni pula. Dia ni suruh pergi tidur dengan dia ni suruh pergi tidur dengan dia ni, dan benda tu jadi satu benda yang seronok di kalangan orang Arab jahiliah di zaman itu. Kemudian nikah yang ketiga adalah perempuan, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, akan tidur bersama dengan 10 orang lelaki, tidak lebih. 10 orang lelaki akan tidur dengan perempuan sehinggalah perempuan itu tadi mengandung dan melahirkan anak. Bukan dalam satu masa lah. Satu lelaki, lepas tu esok pula lelaki lain, tolak pula lelaki lain. Sampailah dia mengandung dan melahirkan anak. Bila saja melahirkan anak, maka dia akan pilih mana-mana lelaki yang dia tidur untuk dinasabkan anak yang dilahirkan. Walaupun muka lain ke apa tu tak kira. Perempuan tu yang nanti letak anak tu untuk dinasabkan kepada siapa-siapa. Sebab tu nanti kita akan tengok dalam perkongsian yang ke depan nanti tu ada cerita berkenaan dengan saudara Utbah dan juga saudara Za'ad Abdullah bin Zam'ah, yang mana dia mendapat wasiat, kata anak kepada si fulan tu sebenarnya adalah anak dia, dan dia pesan benda tu dekat adik dia, suruh pergi beritahu. Dan akhirnya baginda Nabi SAW menyatakan, walaupun penzinaan itu berlaku sebelum Islam, tetapi anak ini adalah dilihat pada pemilik katil, bukan orang yang melakukan hubungan. Sebab perempuan yang melakukan perbuatan tersebut dengan lelaki itu adalah perempuan hamba milik lelaki yang seorang lagi. Sebab tu anak tu lahir, dia dinasabkan kepada keluarga tuan dia, bukan pi kepada lelaki yang bersama dengan perempuan tersebut. Kita akan tengok juga bagaimana kehidupan masyarakat Arab ketika itu. Allah Ta'ala beritahu antaranya dalam surah An-Nisa ayat 22 dengan ayat 23. Allah Ta'ala dah pesankan, firmankan, antaranya Allah Ta'ala beritahu, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Dia ada dua. Ayat 22 pun sebut ma qad salaf, ayat 23 pun sebut ma qad salaf. Iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu berkahwin dengan perempuan yang telah diperisterikan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa lalu. Maksudnya satu bini ni dia kahwin dengan pak dia, mak tiri dia tu. Pak dia cerai mak tiri, dia boleh ambil mak tiri. Bukan dekat 69 lah, ni lebih pada 69 punya keluarga kan. Ini keluarga 360 tambah 6 366 je duk main. Sebab tu bila tengok balik dalam benda ni, Allah Ta'ala kekal, Allah Ta'ala letak ma qad salaf, yang sebelum ni tak ada masalah, yang tu dimaafkan. Begitu juga dengan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-23, Allah Ta'ala juga mengatakan bahawasanya untuk orang yang menghimpunkan adik-beradik, dia menikah dengan kak, dia menikah dengan adik satu masa, bukan kata salin tikak ke, selisih pelidah lantai apa, tak ada salin tikak, tak ada salin apa, adik pun ada, kak pun ada. Ini juga berlaku. Tapi takat tu lah, dalam riwayat tarikh disebutkan perkahwinan dia berlaku sampai takat tu. Tak ada lah menikah dengan mak sendiri pun tak jumpa lah. Tak tahu kok tuan-tuan baca ada jumpa, Allah Alam lah. Tapi takat kita duk tengok, tak ada riwayat pada ulama. So kalau kata kahwin adik-beradik dihimpunkan pun ada di zaman Arab jahiliah. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan ma qad salaf, untuk yang sebelum tu tak apa, dimaafkan, kecuali yang lepas pada tu. Sebab tu bila sebut pernikahan yang kedua ini, mereka pernikahan yang ketiga ini, mereka akan kita akan nampak bahawasanya penzinaan pada zaman tu cukup leluasa, cukup dahsyat. Dan bila orang tu tadi, perempuan tu tadi dah melahirkan anak, dia boleh pilih dekat siapa-siapa untuk jadi bapa kepada anak tu tadi. Orang tak boleh bertikai dah, siapa-siapa tak boleh bertikai. Kemudian perkahwinan yang keempat adalah perkahwinan yang mana dia ada satu satu suasana. Sebab rumah pelacuran di Mekah dulu ni dia ada tanda. Antara benda yang disebutkan adalah bila mana mai satu ketika rumah pelacuran tu tadi akan digantungkan dengan satu bendera. Bila gantung bendera tu, maksud dia siapa-siapa boleh pergi untuk masuk bersama dengan perempuan yang ada dekat rumah pelacuran tu tadi, dibayar. Kemudian bila mana tak ada had lah, had tu tak ada had, bukan 10 orang, yang tadi 10 orang, yang ni tak ada had, siapa-siapa masuk. Sampailah perempuan yang ada dekat rumah tersebut mengandung, kemudian melahirkan anak. Kemudian anak tu tadi
bersama dengan perempuan tu tadi akan bawa jumpa dengan Al-Qafah. Al-Qafah ni apa dia? Al-Qafah ni adalah orang yang boleh cek keturunan. Dia boleh cek keturunan. Panggil, bawa baby tu, dia tengok kaki baby tu, dia tengok muka baby tu, dia tengok reaksi baby tu, respon baby tu, dia dengar suara baby tu. Kemudian akan dipanggil lelaki-lelaki yang bersama dengan perempuan tu. Al-Qafah ini yang akan menentukan siapa bapa kepada budak ni. Dan antara benda yang disebutkan, Al-Qafah ni dia memang expert lah. Dia memang otai sungguh dalam bidang mengenal keturunan. Dan selalunya apa yang dia tetapkan itu adalah betul. Sebab itu bila sebut perkara yang sama, ada satu ketika sahabat Nabi SAW yang mana bila mana mereka tidur, laki dua orang, mereka tidur, lepas tu mereka selimut nampak kaki saja. Masuk Al-Qafah, dia masa tu jumpa dengan Nabi SAW, dia beritahu dekat situ, dia kata hadzal aqdam ba'du min ba'd. Kaki mereka yang terjuntai dua-dua orang ni adalah kaki yang satu ni kaki yang itu, satu ni kaki yang ini. Maksudnya ada sangkut paut keturunan. Tapi ikut dalam perjalanan hidup mereka dua orang ni, mereka kata mereka bukan daripada keturunan yang sama, tapi disebabkan oleh perkahwinan yang dulu ni sebelum Islam. Sebab tu boleh nampak benda tu. Sebab tu bila sebut berkenaan perkahwinan, antara yang disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, suasana orang Arab pada zaman dulu 4 kaedah nikah ni berlaku. Campur lagi tadi dengan yang kita sebutkan berkenaan dengan menikah dengan mak tiri adik beradik dihimpunkan, maka dia ada 6 jenis pernikahan dekat situ dan semuanya diharamkan. Yang halal cuma aqd qiran, iaitu pernikahan sebulan ataupun 2 bulan tak duduk sekali, lepas tu baru duduk sekali dan kenuri. Baik. Kemudian disebutkan juga kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib. Yang ni berkenaan dengan wa'dul banat. Wa'dul banat ni popular. Dalam riwayat catat-catit yang kita jumpa, cuma ada satu kisah yang masyhur, iaitu Qais At-Tamimi. Qais bin Asim At-Tamimi. Satu orang lelaki yang terkenal, yang terhormat di kalangan puak Bani Tamim, dan dialah yang ditemui, dikatakan sebagai satu-satunya kes besar membunuh anak. Dan ini juga adalah satu benda yang viral pada zaman sebelum jahiliah. Cumanya Qais Tamimi ni dia bukan kata jenis beranak-beranak main lepas tu terus dia nak bunuh anak perempuan, tak. Dia bermula dengan insiden. Ada insiden yang berlaku sehingga menyebabkan dia mengambil satu langkah yang drastik membunuh anak perempuan dia. Bukan seorang tapi 8 orang. Tapi sebelum tu kita suka nak kongsikan Qais At-Tamimi ni juga pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata dulu masa zaman jahiliah aku bunuh anak aku. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dia kafarah diletakkan untuk dia bayar balik dengan bayaran unta. Dia kena ganti balik dengan unta atas setiap anak yang dia bunuh dengan kaedah wa'dul banat. Wa'dul banat ni tanam anak dia hidup. Dan kita sedia maklum, yang main dekat kita adalah kisah berkenaan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Begitu kata Sayyidina Umar yang sedih, lepas tu senyum balik. Ulama kata Umar itu adalah Umar yang kita tak tahu Umar mana. Sebab keturunan Sayyidina Umar dikenali sebagai keturunan yang menyelamatkan anak-anak perempuan. Dia ada dekat situ Umar Al-Khattab bin Nufail. Bila sebut kata Al-Khattab, bapa pada Sayyidina Umar, Tok Wan dia, Nufail, dia adalah satu orang yang pernah menyelamatkan lebih daripada ratus anak-anak perempuan yang nak dibunuh. Ni keturunan Sayyidina Umar. Begitu juga dengan pak menakan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Mereka adalah satu keturunan yang menyelamatkan anak-anak perempuan yang nak dibunuh. Bahkan dibayar. Kalau hang tak mau ambil anak ni, hang nak bunuh juga anak ni, tak apa, aku bayar dekat hang. Mai anak ni kat aku pun nak belah. Sampai bila anak tu dibelah sampai besar, dia akan bagi balik dekat keluarga tu. Ni anak hang dah besar, anak lah. Tak mau, aku akan minta duduk dengan aku. Kalau hang mau ambil balik, tak payah bayar apa. Itu adalah keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab. Tetapi yang main dekat kita masyhur cerita berkenaan dengan Sayyidina Umar membunuh anak perempuannya sendiri. Dan benda tu ditolak dengan beberapa lagi dari hukum, iaitu antaranya hadis yang pertama dalam Matan Arba'in. Kita mengaji hadis 40. Dimulakan dengan innamal a'malu binniyat. Kalau tuan-tuan perasan, riwayat hadis itu diambil daripada ada 700 jalur hadis
riwayat untuk hadis ini, antara yang paling otentik, yang sahih. Dan dahsyatnya Imam An-Nawawi mengambil daripada jalur Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dimulakan pula dengan kalimah Abu Hafs. Kalau kita balik nanti kita try check hadis yang pertama, dia akan tulis kat situ Abu Hafs. Daripada Abu Hafs. Apa itu Abu Hafs? Kemudian disambung Umar radhiyallahu anhu, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafs adalah nama gelaran kepada Sayyidina Umar. Siapa itu Hafs? Itu adalah Hafsah. Macam mana kata Hafsah? Hafsah itulah anak pada Sayyidina Umar, dan masih hidup. Masih hidup. Zainab, anak pada Sayyidina Umar, juga hidup. Dan macam mana kita boleh kata dia bunuh anak perempuan? Kalau kata dia bunuh, macam mana boleh ada dua? Sebab itu bila sebut kata isu berkenaan dengan wa'dul banat, ulama sepakat mengatakan kisah yang paling tragis adalah hanya asalnya merujuk kepada Qais ibn Asim At-Tamimi, iaitu dia bunuh anak perempuan. Dan Qais bin Asim At-Tamimi ini dia bukan main-main terus nak bunuh anak dah. Dia dikenali sebagai satu orang yang mengamalkan penolakan kepada Arab. Sedangkan kita tahu Arab adalah satu benda yang wajib lah, tak tahu wajibul guna ke, wajib apa ke, tapi memang orang Arab tu memang standardized, benda tu memang dah normal. Tapi Qais At-Tamimi ditinggalkan Arab. Pasal apa? Sebab satu ketika dia minum arak sampai mabuk. Bila dia balik rumah dalam keadaan mabuk tu, dia peluk anak perempuan. Bila dia peluk anak perempuan dia melepaskan diri dan lari keluar dari rumah, pergi rumah saudara. Esok pagi saudara dia pakai main kepung keliling. Dan dah sedang elok orang lepas berdarah. Adik-adik dia pakai main, buat apa mana? Aku buat apa? Dia kata semalam pergi peluk anak perempuan dia. Dan dia kata apa? Sejak pada hari itu aku takkan minum arak, dan aku haramkan arak kepada kepada aku. Ra'aitu khamran salihan wa fi qisal. Dia buat satu saja. Dia mengata aku melihat kepada arak itu adalah satu benda yang tidak pernah memberikan kebaikan. Dan fala wallahi ashrabha sabihan sahihan wala ashfi biha saqiman. Dan aku tidak akan pernah sekali-kali pun nak gunakan arak itu walaupun untuk jadikan ubat. Bukan dekat minum, ubat pun aku tak mau guna arak. Dan dia tidak minum arak pada masa itu. Sampailah kisah berkenaan dengan anak perempuan. Anak perempuan dia berkahwin dengan satu orang lelaki juga daripada kaum Puak Bani Tamim. Kemudian satu ketika perkampungan mereka dimasuki oleh lanun ataupun orang jahat, perampok, geng-geng buragas main kampung tu. Dan buragas dia banyak passion juga. Macam geng-geng, kalau tuan-tuan tengok balik nanti kisah berkenaan dengan Jundub bin Junadah Abu Dzar Al-Ghifari, dia yang kelompok dia adalah orang yang rampas siapa-siapa yang lalu kawasan Ghifar, kan nak pergi ke Madinah, lalu kat situ Abu Dzar akan rompak, kerana kita tahu kisah tu. Begitu juga ada perompok yang bukan ambil harta, dia main masuk kampung, dia ambil perempuan ni. Dia pun cempung ambil perempuan yang dalam kampung Tamim ni. Semua ambil perempuan. Dan bila dia tangkap semua perempuan, dia bawa balik ke tempat dia. Maka orang Bani Tamim pergi buat rundingan. Bini orang ke, anak orang ke, semua lepas jom kali. Tak kisah, janji ada gigi juga. Dia tengok gigi lah, jom makan. Ini daripada Syria, Al-Baldu Al-Balilai. Dia kata ambil semua perempuan. Dan Bani Tamim pergi deal, pergi cerita balik dekat Lanun tu. Hampa bagi balik lah, kami akan bayar dan sebagainya. Maka bila Lanun tu dia tengok orang pakai mic untuk deal, untuk dapatkan perempuan-perempuan yang mereka dah colek, maka dia pun dia kata boleh bagi balik kau apa ni perempuan ni dekat kamu. Tapi sebelum tu aku nak pergi tanya dulu dekat perempuan-perempuan yang dicolek, mereka ni nak balik ke tak? Kan normal kalau kata dah kena colek nak balik tak? Mesti nak balik kan. Ditanyalah pada semua anak perempuan ni tadi, bini-bini rumah yang ada ni, nak balik tak? Balik tak? Balik. Nak balik tak? Balik. Mai tanya dekat anak kepada Qais bin Asim At-Tamimi, iaitu isteri kepada satu orang daripada Bani Tamim. Tanya dekat dia kata tak payah ke, duduk sini lagi sempuan. Tak tahu kot wifi kuat ke apa, tak ada lah wifi macam tu kan. Tapi dia kata duduk dengan Lanu lagi syok. Maka baliklah anak-anak perempuan daripada Bani Tamim ni balik ke perkampungan Bani Tamim. Dan apa cerita besar ada dekat situ? Bukan cerita kata mereka dilepaskan oleh pencolek, tetapi cerita yang besar dia apa dia? Anak kepada Qais ibn Asim At-Tamimi adalah satu perempuan yang tidak baik kerana dia sanggup untuk duduk dengan pencolek daripada balik ke pangkuan keluarga.
Maka benda tu tadi memberikan tamparan besar dalam kehidupan Qais At-Tamimi, dan dia menghadapinya dengan kaedah yang kita sebutkan kontrol macu lah. Dia kata lah, anak aku yang tak balik seorang kan. Aku ada 8 lagi anak perempuan. Wih, dah gaya dah tu kan. Aku ada 8 lagi anak perempuan aku. Nak risau apa? Dia panggil 8 orang anak dia, dia korek satu lubang besar, dia suruh semua anak dia masuk dalam tanah yang dikorek, dan dia timbuskan 8 tu mati. Boleh nampak tak? Tu dia punya kaedah respon balik dengan tindakan anak perempuan yang tak mau balik tu. Dia punya geram, dia tarap, dia buat macam tu. Dan disebabkan oleh perbuatan Qais ibn Asim At-Tamimi, maka perbuatan tu tadi jadi viral pada masa tu, dan orang mula ambil kaedah yang sama untuk menghilangkan malu yang disebabkan oleh perempuan yang ada, dan akhirnya dia berlarutan sehingga menyebabkan asal lahir saja anak perempuan bunuh. Tetapi tak semua bani lah, tak semua keturunan lah, hanya keturunan-keturunan tertentu. Bukan kata Bani Quraisy ataupun Bani mana, tapi disebutkan di situ adalah Bani Tamim. Sebab itu bila sebut kita wa'dul banat, kita kena lebih berhati-hati dalam menilai posisi dan juga potensi perjalanan cerita yang datang kepada kita, kerana kita takut kita mengatakan satu benda yang tidak benar di sisi golongan-golongan sabiqun al-awwalun yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam sisi pandang yang lain juga menyebutkan kisah masyhur yang menceritakan tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membunuh anaknya sendiri, adalah cerita yang dibawa-bawa ataupun dibuat-buat oleh kelompok yang menentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, terutamanya golongan-golongan Rafidah, golongan Syiah. Dan ini adalah satu benda yang tidak terkalak pada dalilnya. That means kita pun tak boleh nak tolak poin tu, sebab nampak sangat perjalanan cerita. Sebab mereka buat cerita tu nak bagi nampak Sayyidina Umar tak elok. Tetapi kisah tu dia jadi sebaliknya. Orang nampak keinsafan, taubat perdana, taubat nasuh Sayyidina Umar itu lebih mengungguli daripada perbuatan yang tidak sihat, yang tidak baik dilakukan oleh Sayyidina Umar, kononnya pada kisah yang masyhur itu. Dan saya sendiri tawakuf dengan mengatakan bahawasanya perkisahan tersebut adalah kisah yang tidak ada sangkut dengan mana-mana perjalanan hidup Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan sebagai ulama mengatakan mungkin Umar, tetapi bukan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tetapi Umar yang lain. Baik. Sebab itu wa'dul banat. Kemudian disebutkan juga dalam tajuk seterusnya berkenaan dengan kondisi orang Arab jahiliah, adanya di situ perjudian dan minum arak. Itu kita dah faham dah. Dia ada jus anggur, dia ada nabis, dia ada khamar, kemudian dia ada cuka. Dia ada empat dia punya ni proses. Proses pertama, ambil anggur, kita perah, dia keluar jadi jus anggur. Kita perah, kita simpan 3 hari ya. 3 hari nabis boleh minum. 3 hari boleh minum. Lebih pada 3 hari dia berpotensi untuk jadi khamar. Selama mana? Depend. Dan bila mana dia sebut berkenaan dengan khamar, sampai satu masa dia akan tukar pula jadi cuka. Yang kita boleh adalah anggur, kemudian simpanan pada 3 hari yang pertama, kemudian cuka. Khamar tak boleh. Kalau kata kita ada perah buah anggur, kita minum air anggur, ya boleh. Simpan 3 hari, boleh. 3 hari je. Ni sampai 13 tahun, buat muka liu lah amat kita. Kan? Ni Ustaz bang kata boleh 3 hari bang. Kurang lebih dalam 48-72 jam. Yang tu saja. Tu pun kalau kita rasa dah nak masam sikit ataupun dia dah mula fermentize, tapai, penapaian tu dah mula berlaku, kena tinggal. Dia cukup susah nak jaga yang 3 hari tu. Sebab tu kita mai tu bulan puasa lepas duk viral berkenaan dengan kurma rendam. Tuan perasan? Yang kurma yang direndamkan nabis dan sebagainya. Ya, itu adalah prosesnya. Tetapi 3 hari lepas pada tu ni rendam dari zaman Tok Wan hang pergi minum lah, memang punggah menyungkok bawah tangga kan. Lepas tu duk tanya apa saya tu dia khamar, dia satu tu je tak boleh, 3 lagi boleh, cuka boleh. Dan bila sebut kata arak ni sampai disebutkan pi rumah orang, kalau jamu arak orang tu memang serupa macam lah ni lepas mak pi raya lepas jamu Ribina kan. Bukan Ribina tu arak sana kata. Tu pun ada kandungan arak kan. Cuma nak abang kata orang yang ada taraf, ada standard yang jamu. Bahkan kalau siapa yang tak jamu arak, orang tu tadi akan dipertikaikan, orang tu akan diperkecilkan, orang itu akan diejek dan sebagainya. Sampai tahu tu. Dan siapa yang
Jamu okey, tak jamu KO. Sampai terah tu. Dan arak ni tadi bukan arak yang biasa-biasa. Ini disebutkan dalam bab Hayatus Sahabah. Sayyidina Umar sehari 5 kali mabuk, bukan 5 kali minum. Sayyidina Umar 5 kali mabuk, bukan 5 kali minum. Ni minum sekolah, mabuk sekolah. Ni bukan sekolah. Bila sebut kata benda ni, Sayyidina Umar pernah melalui proses tu. Mabuk 5 kali sehari. Minum tak tahu Sayyidina Umar satu orang yang selalu saya beritahu, tingginya disebutkan dalam catatan 3 meter tinggi. Dia ni duduk saja tengok orang muka tak puas hati, dia panggil dia tabuh lagu tu awak remoh sikap belah kiri ni tibai terus. Awak serbahan tebal sangat dia tibai terus. Dia jenis memang ni lah orang kata apa, debe. Dia memang cukup kahak. Dan dia 3 meter bang, penyepak besar mana. Kan? Kalau kata kita ni kot lah. Nabi pun tinggi. Saya beritahu tu Nabi pun tinggi. Sebab pedang Nabi sama tinggi dengan saya. Saya sama tinggi dengan pedang Nabi 163 cm. Bila sebut kata pedang Nabi sama tinggi dengan saya, agak-agak Nabi tinggi mana? Jangan duk tengok Mobile Legend teruk kan. Tengok Mobile Legend memanglah pedang tinggi ni pun boleh tibai orang. Padahal kalau ikut logika, kalau tinggi pedang tu takat ni, orang tu mesti lagi tinggi. Sayyidina Umar bila duduk atas kuda Arab, kaki cecah padang, kaki cecah tanah. Kita puas tongkat pelapik tangga baru boleh start motor X5. Ni tak, Sayyidina Umar letak kaki atas kuda boleh apa tu. Sebab tu bila di Islam nanti kita akan masuk cerita berkenaan pengislaman Sayyidina Umar. Ba'da Allahumma aizal Islam bila Umarain, dia pi bagi salam dekat rumah Abu Jahal. Kemudian dia habaq kat Abu Jahal, aku masuk Islam. Abu Jahal buat apa? Tutup pintu balik bang. Berani nak pi cekak. Tak ada, dia rasa nampak tak lepas cekak, dia tutup terus awal lagi. Ini Sayyidina Umar. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan arak, ya satu benda yang cukup normal. Dia bukan kata benda tu benda yang langka ataupun susah jumpa. Tak, bersepah. Arak ni bersepah. Sampai diturunkan ayat 3 kali berkenaan dengan perintah pengharaman arak. Satu, beritahu arak ni tak elok. Arak ni adalah benda yang perlu dijauhi. Kemudian orang yang dah minum arak tak boleh mai ke tempat ibadat, salat dan sebagainya. Mai yang ketiga baru istiar perang dengan arak. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan arak, dia adalah satu benda yang normal. Dan kemudian judi ada banyak. Judi cukup ni macam-macam. Macam kalau kata belah kita dia ayam, lembu laga dan sebagainya. Baru ni orang tanya kat saya, siapa lembu tak boleh tengok kain warna merah. Ada juga kan kadang lembu yang dia tengok warna merah dia jadi satu macam. Kalau tuan-tuan perasan, kita ada kicap cat lembu belaga, betul? Pernah kan? Kicap cat lembu belaga. Kau tak nak belaga dengan lembu pun. Ada kicap cat lembu belaga. Benda ni ambil pada mana? Ambil pada perjalanan satu festival ataupun satu benda yang memang orang Melayu Islam duk buat dulu. Anak raja menikah, anak raja bersunat, anak raja tunang, ada sambutan apa ke, mereka akan buat lembu belaga, bau belaga. Dan cara kaedah yang disebutkan adalah mereka akan ambil kain, ada 2 ekor lembu duduk dalam satu tempat macam kandang tu, mereka akan bubuh kandang lagu tu, mereka akan tahan lembu tu. Orang yang acah ni tadi dia akan acah dengan kain. Dan kain tu buah kain kala merah. Sebab buah kain kala hijau ni dia pepak lagu tu dia ingat rumput kan. Dia bubuh kekil merah. Dia akan piduk kibak kat muka. Pernah tak orang ambil kibak muka? Asal macam mana? Kita marah kan. Mana kata kita makan daging lembu banyak tu. Pasal lembu bila dikibak dia jadi taram. Bila dah taram cantik macam tu, ekor cacak naik dah. Belah sana pun ekor cacak naik dah. Lepas tarik pengadang tu. Bila tarik pengadang, pok-pok ni lembu 2 ekor masuk, dia akan bertembung. Jadilah kicap cat lembu belaga. Baik. Gen daripada lembu-lembu ni tadi, bila dia dah habis dah berlawan apa semua, dia ada keturunan dia ke? Dia akan buka dia punya keturunan. So gen jenis hak tu yang duk marah kat kain tu. Hak kain merah tu. Tambah pula hang duk mai pi makan kenduri pakai kebaya, belakang duk kelibas kelepak saang. Hang pakai pulut dakap tak pulut dakap, kan? Dia nanti mai dia tak bubuh domoi dia nanti angkat buah tegoh. Hak tu sebab tu bila sebut berkenaan dengan benda tu, dia orang Arab jadikan judi semua benda. Unta beranak mana dulu judi. Tak ada apa, duduk dekat Kaabah tu duduk. Okey, lah ni siapa mula masuk pintu tu?
hak ni letaklah duit. Kan? Nombor 2 lagi lah. Kan? Dia duduk tunggu dulu tu kan. Siapa main masuk dulu? Hak ni pekat teka, ni pekat teka. Sampai ke tahap burung. Burung lalu kat mana pun jadi bondai. Burung lalu kat mana. Macam kita dah lah duk lawan ridik, duk lawan apa nama burung, apa nama ni, ayam dan sebagainya. Depa sampai tahap asal benda apa semua judi. Tak kira benda apa pun. Kalau kata tongkuai tu lepa nak pergi berjudi pun boleh. Tongkuai bergerak tak bergerak. Lepa akan teka yang ni, lepa akan teka ni sampai tahap tu. Dan ada juga dibawa sampai ke dalam ibadah. Antaranya ibadah korban yang kita sebutkan. Depa akan himpun duit ramai-ramai. Satu tompok apa? Majid buat tu ni. Satu tompok apa? 700. Okey, 700 kali 7 orang. Betul kan? 700. Baik. 700 tu harga bagi satu bahagian. Duit tu simpan. Bila mana dah ambil lembu ataupun ambil unta, depa bayar duit, ambil unta mai. Unta akan sembelih. Habis sembelih, berlakunya nahar, unta akan diletakkan. Yang ni dia letak apa nama 1, lepas tu dia letak 2 tu dia letak 2, 3 dia letak 3. Lepas tu habis kat belakang tu dia letak 1, 1 2 3 1. Dah cukup 7 bahagian dah. Hak belakang ni kosong. Boleh faham? 4 ada, 5 6 7 kosong. Nak ambil daging korban tu pun cabut undi. Siapa cabut undi dapat nombor 5 6 7 balik dengan ayak tu lah. Tak ada apa. Yang dapat tu nombor 1 2 3 4. Bahkan ada juga yang depa akan undi dan daging tu tadi hanya akan diberikan kepada nombor-nombor pilihan tertentu. Sampai nombor ada yang disusun sampai 27. Ada nombor disusun sampai 70, ada nombor disusun sampai 100. That mean maksud dia kita masuk kurban ni, himpun tompok ni, masuk kurban, habis masuk kurban dah beli dah apa ni unta tu tadi, pilih number pula. 7 orang nak pilih ada berapa puluh number. So kita pun pilih. Habis pilih, daging tu tadi akan diletakkan dan dicabut number. Kalau naik number kita. Kalau tak naik number kita, daging tu tadi akan dibawa kepada orang yang kedua. Tak ada juga ketiga, tak ada juga keempat, tak ada juga sampai lagi 7. Dan ada juga yang 7 orang tak dapat apa. Sebab daging tu lepas cabut number tak naik. Sampai terah tu. Majid ganyok tak buat gitu kot. Buat tu dia kata pi. Apa ni, lembu tu boleh bangkit sendiri yo. Sebab tu bila sebut kalau kata nak ada judi, ya cukup dahsyat. Dan mereka juga menggunakan apa nama anak panah cukup terkenal, yang mana digunakan pelbagai kaedah untuk penentuan nasab keturunan menggunakan anak panah. Sama ada dia akan cabut undi tu, ada satu orang sebab berzinaan berlaku banyak sangat, orang akan pakat mengaku aku adalah keturunan si fulan, So bila cek muka pun lari jauh, rambut rinting berketiau, dia ni rambut rebonding, main mana adik-beradik keturunan, hidung kepek dia ni, hidung mancung, kulit putih yang gelap dan sebagainya. Bila dah sampai tahap tak boleh nak brain benda tu, that mean maksud dia tu orang tu mengaku kata dia keturunan Pak Long ni, tapi Pak Long ni kata aku tak kenal budak ni pun. Akhirnya benda ni akan dibawa kepada satu tempat, yang mana tempat tu tadi ada berhala, dan dekat berhala tu tadi ada anak panah yang diletakkan 3 batang. Dia akan tulis kat situ minkum ghair minkum munsaq. 3 batang kayu yang diletakkan, panah yang dibuang tajam dia tu, dia letak tu je. Kemudian akan dikocok. Habis dikocok, benda tu akan keluar. Macam gambar tu lah, apa kungfu asal sebenarnya tengok. Kan? Dia goyang, dia kayu tu keluar. Bila dah goyang kayu tu keluar, lepas akan baca. Kalau dia tulis dekat situ minkum, daripada kamu, memang confirm budak ni adalah anak hang. Walaupun muka tak sama ke, dia punya sketing tak sama ke apa ke, lining pun tak betul, tetap juga anak hang. Sebab dah cabut dah. Dan dia kena ada 3 kali 3 kali baru cukup syarat. Kalau kata 3 minkum, ya melingkup lah kata dia tu. Kalau ghairu minkum, terus hebat, yang ni bukan keturunan hang. Walaupun muka sama, walaupun cara cakap sama, walaupun rambut ketiau sama-sama, tapi disebabkan dalam tokong tu dekat berhala tu anak panah yang dicabut tu kata ghair minkum, maka dia bukan. Yang ketiga munsaq. Munsaq ni apa dia? Dia cabut-cabut dapat munsaq. Bila sebut kata munsaq, dia ni bukan anak hang, tapi tokong suruh ambil juga belah. Dan depa percaya dan depa pegang benda tu. Ni sebelum Nabi SAW.
Dan benda itulah yang dibuat oleh kelompok-kelompok ni dalam menentukan perjalanan-perjalanan kehidupan yang lain. Mereka juga percaya kepada segala jenis bentuk judi ni tadi adalah salah satu sumber kepada kekayaan. Ada orang yang, kalau tuan-tuan perasan dalam gemak piramid itulah kan, aku orang kaya dah kan, lepas tu jatuh miskin dia nak pergi tikam, macam tu, himpun duit semata-mata nak berjudi. Setiap datangnya perhimpunan besar di Mekah, di Kaabah, dekat Kaabah nanti dia akan ada pertandingan syair, dia ada pertandingan tijar. Pertandingan tijar ni macam mana, hang beli satu barang, satu orang supplier dia akan bagi satu produk ni hang kena pergi jual. Satu supplier bagi dekat dia punya dealer tu mungkin seorang 10. Dealer ni tadi akan pergi jual dekat tempat-tempat yang dia menega. Bila dia menega, awak balik mai dia akan catat untung. Siapa yang menega barang tu 5 kupang jual 6 ringgit, ataupun yang jual lebih mahal, orang tu tadi yang dapat untung cukup besar, lebih besar, nama dia akan ditulis di Kaabah. Dalam satu helaian di kulit kambing, dia pun akan catat nama dia. Pemenang minggu ini adalah kawan ni, sebab dia beli barang 6 kupang, dia jual barang 7 ringgit sebagai contoh. Begitu juga orang yang seterusnya. Dekat sebelah sana ada syair. Orang duduk dekat Kaabah akan bacakan syair. Juri pada masa tu adanya Walid Al-Mughirah, ada dekat situ Sayyidina Umar Al-Khattab akan jadi juri tetap. Mereka akan dengar syair dan sebagainya. Pemenang akan ditulis nama di Kaabah. Begitu juga dengan perjudian yang duk ada. Siapa yang menang jackpot terbesar, mereka akan bubuh nama sampai tahu. Ini adalah untuk orang yang hidup di zaman jahilah sebelum Nabi SAW dilahirkan. Dan disebutkan juga dalam kaedah judi, ketika mana korban mereka akan tentukan dengan kayu. Salah satunya macam mana, dia ada dekat situ rabih ataupun ghuful. Rabih ataupun ghuful, 2 kayu lah. Kita dah beli unta, kita dah sembelih dah. Unta tu tadi akan diletakkan. Bila dah letakkan di tempat tu, kita kena pergi cabut undi pula. Undi tu daripada kayu panah, yang mana dalam kayu panah tu tulis 2, satu rabih, satu ghuful. Kalau kita cabut 3 kali rabih, satu bahagian kita tu kita dapat. Kalau dapat ghuful, ghaflah, tak ada apa, jelek. Ada 7 kan, yang ni pergi cabut ghuful, yang ni pergi cabut ghuful, yang ni cabut ghuful, sampai nombor 6 pun ghuful. Last kali naik rabih, semua bahagian tu pergi dah. Boleh faham? Kalau kata dia ni cabut rabih, yang ni rabih, yang ni rabih, yang ni rabih, yang last kali ghuful. Ghuful tu tadi akan dibagi pula dengan 6 orang yang balance tu. Sampai tahu tu. Puas hati tak? Kalau kata, ingat pakai dia ni makan tumang setengah. Ada buat panggil lagu tu, kan? Cekak bubulan kenang dengan dia kena sembelih. Tapi kita pun banyak agak. Bukan kata lembu sembelih, musim korban ni. Sembelih member. Itu pun banyak agak. Okey, sebab tu bila sebutkan berkenaan dengan perjudian, minuman keras merupakan hal sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan. Dan benda ni bila hang boleh berjudi, hang dapat satu nilai trending yang syok. Orang tu akan diangkat. Menang judi tu kira bagus. Minum arak mabuk banyak kali kira paling dahsyat. Orang yang berzina banyak kali, dia akan cerita pula hari ni berzina banyak ni. Dan bila dia ni duk cerita zina, satu kelompok pula akan berjudi tentang perzinaan. Boleh faham? Lepas ni duk cerita pasal zina, dia ni zina berapa kali. Pok-pok belah sini pula, dia usah, dia okey. Hang nak letak berapa ringgit? Dia ni nak zina berapa kali? Aku teka dia ni 5 kali. Tunggu dia cakap pula. 5 kali, hang menang kat dah. Boleh faham? Ni dia balik keluar masjid, dia tengok muplik mana singgit sebelah. Dia tunggu pula. Kan? Dia ni naik kaki kanan ke kaki kiri. Dia start luka, dia sembang luka. Kan? Kalau kata dia balik terus, cantik. Kalau dia singgah dulu, tu tak apa. Nak kena kalih-kalih pula. Payah. Dah lah nombor tu dah 4 nombor, nak kena kalih pula. Macam baru ni kita duk pasang tiang. Kalau punggah rumah, kita punggah, kita pasang. Mudah. Kita boleh tanda semua. Kalau orang punggah kita pasang, ada 9 tiang. Nak kena susun penimbang 27 kali pusing. Saya pegang kertas tu, kata siapa minum buat ni. 927 tak betul. Nu nak tolak masuk. 976 tak boleh. 727 725 tak boleh. Ialah peti gilek lah kali. Tak tahu nak kata apa. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan judi, ya. Zina, ya. Mereka bukan takat buat tetapi cukup dahsyat. Mereka tekan takat minum tetapi mabuknya tidak dikira. Mereka bukan takat melakukan kejahatan ataupun kezaliman kepada wanita yang biasa-biasa tetapi lagi rapat pada tu.
Sebab tu bila sebut berkenaan dengan isu Arab jahiliah adalah satu benda yang jauh daripada norma kita pada hari ini. Kemudian ekonomi, masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Sebahagian kecil merupakan penduduk pinggir Arab dan mereka hidup dalam keadaan bertani, memelihara haiwan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian, sebab perindustrian pada masa ni banyak diproduksikan di Yaman dan juga Syam. Dua tu ya. Kalau kata nanti tengok kisah Mus'ab bin Umair, dia pakai baju yang datang pada Yaman. Tukang jahit baju tu mai pada Yaman, ukok baju dia, ukok dia punya ukuran badan, balik pergi Yaman jahit, mai pula baju. Yaman reproduction. Untuk Mekah ni dia lebih kepada Interpol. That mean barang mai dekat situ, hub hantar barang daripada situ akan pecah. Pi mana. Barang daripada Yaman pi ke Mekah, orang Mekah nanti akan hantar pi ke Syam. Barang Syam mai ke Mekah, orang Mekah akan hantar pi Yaman. Madinah akan hantar pi Yaman. Dia jadi begitu. Hub untuk perdagangan. Dia lebih kurang macam logistik saja. Tapi untuk buat produk, Yaman, Syam, Madinah dan juga negeri-negeri yang lain, Habsyah dan sebagainya. Kemudian yang ni juga kita kongsikan berkenaan dengan surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was saif. Antara benda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara firman Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang Quraisy ni dia akan cukup hebat berdagang. Kisah yang paling masyhur adalah kisah berkenaan dengan datuk Nabi, Tok Wan Nabi, datuk Nabi pak dah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim cukup terkenal sebab dia boleh berdagang dalam dua-dua condition, syita was saif. Apa itu syita? Syita sejuk, saif panas. Bila waktu musim panas di selatan Yaman, mereka akan menuju ke Syria. Bila bawah ni panas sangat, atas dia akan jadi sedap, akan jadi sejuk elok. Tapi bila mana atas tu terlampau sejuk, di Syria sejuk, di Palestin sejuk, di Jordan, di Lebanon sejuk, mereka akan menuju ke Yaman, panas. Sebab tu Allah Taala sebut syita was saif. Dan dalam catatan menyebutkan datuk Nabi, bapa kepada datuk Nabi iaitu Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Hashim ni satu orang yang terkenal disebabkan dia boleh pi berdagang dalam dua-dua arah. Untuk pi Yaman waktu syita pun dia pi, waktu saif nak pi ke Syria pun dia pi. Ada setengah orang pilih, aku nak pi Syam Yaman aku tak mau. Pasal kemampuan tu, dia punya survival tu. Tapi Hashim ibn Abdul Manaf adalah orang yang terkenal kerana dia boleh bertahan untuk pi ke Yaman dan juga pi ke Syam dalam satu perjalanan perdagangan, satu route dia tu. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan ekonomi, dia adalah Mekah adalah satu tempat yang dijadikan hub untuk mengedarkan ataupun menjadi hub untuk didagangkan barang-barang daripada Yaman dan juga Syam. Kemudian disebutkan juga kemiskinan mewarnai kehidupan masyarakat meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Ingat, masa jahiliah ni tak ada zakat, tak ada apa. Yang kaya akan terus kaya, yang miskin akan dibiarkan. Macam tu je. Mereka takkan ada ruang untuk melakukan sedekah dan sebagainya. Dan last, untuk mukadimah itu, betapapun demikian, yang ini dalam bab akhlak terpuji, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan. Orang Arab memang suka derma. Sebab bila mereka boleh derma dan mereka derma dengan jumlah yang banyak, benda tu akan mendatangkan satu perasaan yang puas hati, kebanggaan bagi mereka. Dan dia dilakukan bukan untuk diri tetapi juga untuk keturunan. Sifat tu masih ada. Kalau kata derma Arab ni cukup dekat lah. Kemudian disebutkan juga memenuhi janji. Mereka kalau dalam bab janji, memang janji Arab tu ya. Arab kalau janji memang mereka jaga sungguh. Sebab benda tu menjaga dalam bab menjaga aib muka. Bukan takat dia tetapi keturunan. Sebab tu mereka pedar benda tu. Janji mereka memang janji ditepati. Kemudian menjaga kemuliaan jiwa bila berlaku kematian dan sebagainya. Sehingga ya qisas, adanya diat, bayak sekiranya berlaku kematian dan sebagainya. Kita tak, civil tak. Mati-matilah kawan tu. Yang kena penjara orang yang langgar. Yang bayar denda orang yang langgar. Bayar kat siapa? Bayar kat mahkamah, bukan bayar kat kawan tu. Kawan tu ada insurans bayar. Kalau tak ada insurans, siapa nak bayar? Tak ada siapa. Tetapi orang Arab sampai ke hari ni dia jaga kemuliaan jiwa, nyawa tu tadi. Hatta kalau kata keluarga yang kematian ahli keluarga disebabkan oleh orang lain, dia berhak untuk qisas, untuk bunuh balas
orang yang menyebabkan kematian ahli keluarga dia, ataupun orang tu tadi ganti tempat anak yang mati itu tadi, ataupun orang yang meninggal dunia itu tadi, sebab nak menjaga kemuliaan jiwa. Kemudian pantang dihina, cukup marah, bukan pegang kepala, mereka tak boleh pegang punggung. Antaralah kalau orang Mesir mereka tak boleh pegang punggung marah, pegang kepala tak apa, boleh duk heliak tu tak ada masalah. Tapi kalau kata pegang punggung hang jaga, saat lagi nanti kena. Sebab tu bila sebut kata orang Arab, dia pantang dia ejek. Kalau kata ejek dan benda tu berlarutan, dia akan boleh jadi antara dua, sama ada kita yang akan terima kesan ataupun mereka nanti akan buat kesan tu pada diri mereka sendiri. Sampai hari ini ada juga isu berkenaan dengan pembunuhan hormat, pembunuhan terhormat. Saya tak ingat nama apa tu. Dia bunuh sebab nak jaga keturunan dia. Kadang-kadang dia nak bagi anak dia menikah dengan lelaki ni, anak dia lari ke apa-apa, so dia tangkap anak tu, dia bunuh. Pun ada juga sampai hari ni. Kemudian disebutkan juga pemberani, berani mati. Sebab tu orang Arab antara negara yang banyak perang dan kerap perang. Bukan takat banyak perang, banyak saja okey, ni kerap perang. Gamak sikit perang, apa sikit perang. Kawan tu bersin, kena kawan ni pun perang. Sampai tahu tu. Sebab tu bila saya sebut awal tadi, perang ni boleh jadi dengan apa-apa sebab. Bukan kata benda batu panggang pun dah. Janji modal boleh buat perang-perang. Dia kata kat pok hang, jom perang. Kan? Dia kata kaki hang kecil sebelah, jom perang. Dia jadi lagu tu. Asalkan benda tu kena dekat kompok dia. Dan benda tu boleh jadi modal sampai berlarutan. Bukan takat jauh adik-beradik, Aus dan Khazraj. Nanti tu tak akan jumpa cerita berkenaan Madinah. Begitu juga dengan peperangan Tok Wan Nabi, keturunan daripada Qusay. Qusay ada 4 orang anak. Dia ada Abdul Manaf, dia ada Abdul Uzza, dia ada Abdul Dar, kemudian dia ada Abdul Qusay. Abdul Qusay meninggal, tinggal Abdul Dar dan juga Abdul Manaf. Abdul Uzza meninggal, tinggal 2. Keturunan Abdul Manaf dan Abdul Uzza perang. Pasal apa perang? Sebab Qusay dulu dia yang memperkenalkan beberapa prinsip dalam pentadbiran Mekah, antaranya liwa, ijabah, ada siqayah, ada ridafah. Kemudian ada dekat situ benda-benda berkaitan dengan Darun Nadwah, parlimen yang diperkenalkan oleh Qusay. Bila mai dekat anak diorang, maka benda tu tadi jadi kelang kabut. Pasal benda tu pi dekat Abdul Manaf. Bila Abdul Manaf pegang, keturunan Abdul Manaf pula jadi berperang dengan keturunan Abdul Dar, sebab mereka nak juga pegang salah satu tampuk pemerintahan di Mekah. Maka disebutkan dalam riwayat, anak kepada Abdul Manaf dan juga anak Abdul Dar bersetuju untuk bahagi. Ada 5 masa tu. 3 bagi dekat keturunan Abdul Dar, 2 lagi bagi kat keturunan Abdul Manaf. Bila sebut kata Hashim bin Abdul Manaf, Hashim pegang 2 dia je. Bani Hashim dapat 2, iaitu siqayah dan juga ridafah. Bagi minum air dekat orang buat haji dan bagi makan dekat orang buat haji. Liwa, ijabah, Darun Nadwah semua bagi dekat keturunan Abdul Dar. Dan benda tu perang. Sebelum nak putih, nak bagi bedak tu perang juga. Sampai tahu tu. Dan Arab ni silap sikit memang perang, tak silap pun perang. Kemudian lemah lembut. Ya, orang Arab lemah lembut. Boleh tengok pada bahasa, dia tak keras macam kita. Kita panggil apa dia, dia jadi lembek sikit. Mama, dia tak panggil mama, kan? Dia tak panggil benda tu terlampau vokal besar dak, dia lembut. La kan? Kalau dengar lagu Arab kan, la nahtajul mala. Cuba kita kedang la beza kan? La nahtajul mala. Ingat apa? Nak pimin Kedah lawan JDT, dia jadi lagu tu. Dia beza. Sebab tu kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak baca al, dia al. Lembut Sebab tu lemah lembut dia daripada segi bahasa. Kemudian dia akan jamu orang, tetamu. Tambah-tambah kalau kata tetamu tu Tok Syekh, dia akan bagi kita kambing sebagai contoh. Kalau kata kambing, dia bagi hak bahagian kaki, perut, rusuk semua dia balas. Kita tetamu yang dimulakan, dia bagi kepala, miang pada muka. Lidah duk terjelir main sebelah, kita kata ni buat apa ni? Ini untuk tetamu. Kan? Wa akrimud dhaifa. Dia nak memuliakan tetamu. Maka kepala tu dapat kita kena makan kepala. Kena korek mata, tarik lidah tu. Jangan duk pergi beruh gigi kambing tu pula. Makanlah. Dia akan memuliakan 3 harinya. Dan bila tetamu mai, depa akan popular untuk jamu ayak teh panas. Pasal apa? Lagi lama tetamu tu duduk lagi bagus. Tapi jangan lama sangat.
sambil kancing gigi. Dia kata jangan lama sangat. Dia bagi yak teh tu panas, minum. Bila minum sambil nak tunggu sejuk, minum sambil nak tunggu sejuk, selama tetamu ada, rahmat akan duduk kita. Sebab tu bila mai tetamu, dia bawa rahmat, dia bawa balik penyakit. Penyakit keluar sekali. Semua benda-benda tak elok keluar sekali kan tetamu. Bukan kata tetamu tak elok, tetamu yang mai dia bawa rahmat, dia keluar tu dia bawa semua benda tu. Dan kita pula bila jadi tetamu, bila masuk tu buta, bila keluar tu bisu. Ni tak, masuk bisu, keluar buta. Dia main buta, masuk buta, maksudnya bila masuk rumah orang, mata ni jangan duk melewak kan. Tengok tirai baru, tengok aircon berapa horsepower, kipas KDK ke tak KDK ke. Lepas tu keluar dia duk pergi cerita ke orang, beli ekor abang IKEA dia tak kan, benda RM2 2 abang atau 2 tip. Jaga kita pi masuk buta, keluar bisu. Hak tu kaedah tetamu dengan tuan rumah. Bila tuan rumah orang Arab ni dia jadi tuan rumah, dia akan bagi tetamu tu duduk dalam keadaan selesa. Abu Musa al-Asy'ari, ketika mana Nabi SAW duduk di rumah dia, Nabi duduk di tingkat bawah, dia duduk tingkat atas kan. Abu Musa al-Asy'ari dia memuliakan Nabi SAW, dia tak lalu dekat tempat Nabi duduk di bawah ni, dia pusing. Dia pusing kot jalan lain, keluar kot nu, naik kot nu, pasal Nabi duduk bawah ni, tak mau melintas Nabi SAW. Itu antara benda yang ditambah lagi dengan adab dengan Nabi SAW. Ingat bila dengan Nabi SAW, antara itibak dan adab, berhadapan dengan perkara adab dan itibak, kita kena mulakan dengan adab dulu, baru itibak. Antara benda yang disebutkan berkenaan dengan sunnah Nabi SAW bila kita berhadapan dengan adab dengan Nabi SAW. Dan mereka suka menolong dan bersederhana. Dan sebab tu bila sebut berkenaan dengan orang Arab ni, ada juga benda yang baik-baik yang kita boleh ambil, ada juga benda yang tak baik pada zaman jahiliah yang kita kena tinggalkan. Antara yang disebutkan di situ adalah sosial, tetapi juga yang paling besar kebejatan ataupun kerosakannya adalah dalam bab akidah. Yang itu kita cerita berkenaan dengan patung dan sebagainya. InsyaAllah dan pertemuan yang akan datang kita akan sambung pada kisah kelahiran dan masa pertumbuhan Nabi SAW pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah moga-moga ada kebaikan kita bersama. Allah Ta'ala berikan segala rahmat dan juga kenikmatan kepada kita dengan izin baginda Nabi SAW, dengan syafaat baginda Nabi SAW, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau ada kebaikan dan perkongsian, mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada kekurangan kesilapan, mohon tolong kuburkan insya-Allah. Dan semua yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersandarkan dari Nabi SAW, ala qadri khairi wa syarri min Allah. Pun begitu, manusia tidak akan dapat lari daripada silap dan lupa. Kerana baginda Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, al-insan la yakhlu min al-khata' wa nisyan. Dan kalau ada kesilapan, kekasaran bahasa teguri bicara, terlajak kata, terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Moga-moga takat tudul perkongsian. Dalam kalam ulama selalu saya kongsikan kepada tuan-tuan, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.